Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak review satu buku yang sangat menarik, iaitu Kapal Haji dalam Kenangan. Buku ini telah ditulis oleh Yahya Awang, diterbitkan pada tahun 2008 oleh Utusan Publication and Distributor Seni Berhad. Ada sebanyak 22 bab dan sebanyak 220 muka surat. Yang menariknya, buku ini adalah menerangkan mengenai pengalaman penulis sendiri semasa pergi haji pada tahun 1969 dengan menggunakan kapal haji yang bernama Kapal Kuala Lumpur. Kapal Kuala Lumpur boleh memuatkan lebih kurang 1,500 orang jemaah haji, tidak termasuk kru kapal. Kalau termasuk kru kapal, lebih kurang lebih 1,700 orang semuanya dalam satu kapal. Kos untuk pergi haji pada waktu ini lebih kurang RM1,500. Jadi orang kampung yang kerja sawah dan sebagainya, mereka akan mengumpul duit tersebut lebih daripada 10 tahun biasanya. Lebih daripada 10 tahun. Dan kita tengok apakah cerita-cerita yang menarik yang berlaku dalam kapal pada waktu itu. Okey, di dalam kapal tu ada dua bahagian lah. Pertama iaitu untuk orang kaya. Orang kaya ni dia bayar tiket tu mahal. Jadi mereka ni akan ditempatkan dalam kelas sendirilah. Mereka ada bilik tersendiri yang tertutup. Kemudian mereka ada aircon dalam bilik tu. Okey, untuk makan juga, mereka juga makan benda yang berbeza dengan satu lagi kelas, iaitu kelas orang kampung yang dia panggil sebagai kelas pelancongan. Kelas pelancong ni dibahagikan kepada beberapa petak, yang mana petak ni akan diberi nama dengan nama buah-buahan lah, contoh manggis, lansat, duku, petai dan sebagainya. Dan mereka ini dalam satu petak itu ada beberapa orang lah, kadang-kadang boleh capai sehingga 30 orang dalam satu petak. Dan satu petak tu dia ada katil. Okey, dia buat katil 2 tingkat untuk diduduki lah. Okey, jadi setiap jemaah haji itu akan duduk di katil masing-masing. Okey, jadi antara benda yang menarik. Okey, pelayaran daripada Pulau Pinang, kapal ni bertolak daripada Pulau Pinang hingga ke Jeddah, memakan masa selama 14 hari. Dan kapal ini akan singgah di beberapa tempat, antaranya di Pelabuhan Colombo di Sri Lanka untuk mengisi air. Dan kedua adalah Pelabuhan Aden dekat Yaman untuk mengisi minyak. Okey, antara benda yang menarik dalam buku ini ialah ada beberapa jawatan kuasa. Dalam kapal tu dia wujudkan banyak jawatan kuasa untuk memudahkan pengurusan kapal. Okey, antara jawatan kuasa itu adalah jawatan kuasa khalwat dia panggil. Okey, jawatan kuasa khalwat, di mana jawatan kuasa ini terdiri daripada beberapa orang yang akan memantau kapal tersebut bagi mengelakkan berlakunya khalwat. Selama 14 hari ada macam-macam boleh berlaku, dan memang pernah berlaku ada peristiwa khalwat di dalam kapal, terutamanya golongan janda, golongan duda, anak-anak muda dan sebagainya. Jadi jawatan kuasa khalwat ini akan setiap malam mereka akan meronda menggunakan lampu suluh untuk tengoklah, takut ada peristiwa yang tidak diingini dalam kalangan jemaah haji. Dan dalam kapal ini yang menariknya, ramai yang berkahwin. Okey, walaupun dalam kapal ini mereka berkahwin, antara duda janda, ramai yang jatuh cinta dan sebagainya. Dan ada juga suami isteri yang tak tahan. Okey, dah lama menunggu 14 hari, tak tahan, jadi mereka biasanya akan cari di bawah-bawah tangga dan sebagainya, okey, untuk melepaskan hajat mereka lah. Okey, itu salah satu yang menarik. Okey, peristiwa kedua yang menarik adalah mengenai seorang jemaah haji yang bercerita mengenai pengalaman dia mengumpul duit. Dia pada kali pertama dia kumpul duit selama 10 tahun dia kumpul. Dia kerja sawah. Jadi apabila ada duit lebih, dia akan masukkan dalam tabung. Tabung tu dia letakkan dalam raga di dalam reban ayam. Jadi setiap hari kalau ada duit lebih, dia akan masukkan dalam tabung tu. Dan suami isteri dia pun tak tahu yang dia menyimpan untuk pergi haji. Jadi suatu hari cucu dia ni nak pergi menangkap ikan dekat sungai. Jadi dia pun ambil raga datuk dia tu, kemudian dia pergi ke sungai dan tergelincir. Okey, dia tergelincir dekat tebing.
dan duit simpanan tu jatuh dalam sungai. Okey, akhirnya bila dia tahu, jatuh terduduk dia, sebab itu adalah duit simpanan haji dia yang dah cukup untuk pergi haji. Jadi dia cari-cari dalam sungai, tak ada duit tersebut. Jadi akhir sekali dia terpaksa menabung kembali untuk kali kedua, dan memakan masa 10 tahun sebelum dia berjaya untuk pergi haji sekali lagi. Okey, kemudian peristiwa yang menarik seterusnya adalah mengenai cara pengurusan jika ada kematian di atas kapal, di mana jenazah tersebut akan dimandikan sebagaimana biasa, kemudian dia akan dikafankan sebagaimana biasa, disolatkan dan sebagainya. Kemudian mayat dia tu akan diletakkan besi di dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri diletakkan besi, dan dia akan dilongsorkan daripada kapal secara perlahan-lahan, dan dia akan tenggelam ke dalam laut. Okey, dan apabila mayat itu dalam keadaan nak tenggelam ke laut, semua kru semua ahli kapal, kru kapal jemaah haji itu boleh lihatlah secara perlahan-lahan mayat itu tenggelam ke dasar laut. Dan peristiwa itu berlakulah, ada seorang pakcik yang dah uzur dan dia akhirnya meninggal dunia. Okey, satu lagi peristiwa yang menarik adalah mengenai kumpulan bawang merah dalam bab yang ke-12, yang mana kumpulan bawang merah ni adalah satu kumpulan yang Tok Guru dia nasihat, kalau nak pergi Mekah, apabila sampai saja pelabuhan Jeddah, pastikan mereka makan bawang merah sebanyak 7 biji. Okey, makan bawang merah sebanyak 7 biji dan berselawat kepada Nabi sebanyak 7 kali. Jadi apabila sampai saja di pelabuhan, geng-geng orang rasa busuk. Okey, semua rasa busuk dengan bawang. Semua bersungut lah. Okey, bersungut bau bawang yang kuat di pelabuhan pada waktu itu. Akhirnya ada beberapa orang ni mengaku bahawa mereka makan bawang merah mentah. Okey, rupanya petua makan bawang merah mentah ni ada sebab dia lah. Bukan saja-saja kerana cuaca dekat sana, dekat Saudi, dekat Arab tu, dengan cuaca dekat Malaysia adalah berbeza. Pada waktu itu cuaca dia agak sejuk lah. Pada musim haji itu cuaca dia agak sejuk. Jadi Tok Guru dia pesan suruh makan bawang. Okey, dan bawang ni berfungsi untuk menghangatkan badan kita. Okey, jadi untuk melawan kedinginan tersebut, jadi bawang itu akan mencegah mereka daripada menghadapi penyakit lah. Contohnya demam, selsema, batuk dan sebagainya. Okay, saya rasa itu saja untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.